Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari yang berbahagia kita dibangunkan, diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk sama-sama kita menghidupkan kehidupan. Sama-sama juga kita dapat mencari gali setiap daripada nikmat yang diberikan kepada kita. Dapat bersama kita duduk dalam halaqah perbincangan ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Semoga semua keluarga besar dapat sesuatu yang berharga pada hari ini. Dan seperti biasa, perbincangan setiap Selasa kita bawakan kepada anda berkenaan dengan bagaimana fiqh dalam solat, menjawab hukum hakam dengan teori dan juga praktikal, memberikan pencerahan yang sebaik-baiknya untuk mempercantikkan lagi ibadat yang utama, solat 5 waktu sehari dan semalam. Mungkin ada cacat cela yang tidak kena dan juga mungkin ada sesuatu yang kita nak tambah baik pada sudut kualiti pada solat ataupun sembahyang, dan yang mana kita lakukan setiap hari, yang pastinya kita nakkan yang terbaik untuk diberikan ataupun dipersembahkan kepada Tuhan Allah semesta, Tuhan pencipta alam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini perbincangan kita berkenaan dengan najis yang dimaafkan. Bagaimana kupasan dan perbincangan rentetan daripada yang lepas-lepas, kita membincangkan tentang syarat sah solat. Hari ini najis yang dimaafkan bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ini katanya rentetan daripada perbincangan lepas kan tentang syarat sah solat tu. Jadi hari ini adalah berkenaan dengan najis yang dimaafkan, dan biasanya tuan-tuan bila sebut saja tentang perkara yang membatalkan solat, pastinya kita akan tergambar satu perkara dahulu berkenaan dengan najis, dan juga nak menjadikan solat itu sah untuk dibincangkan, untuk dilakukan, pastinya juga kita cukup teliti berkenaan dengan perihal najis ini. Sebab itu kita bawakan kepada anda supaya tidak lagi keliru untuk memahami sesuatu perkara. Baik, sudah menonton, sebelum kita pergi kepada pembukaan perbincangan kita, ayo sama-sama ikuti kami di platform media sosial. Ada 3. Yang pertama di Tanyalah Ustaz TV3 Facebook rasmi kita, ataupun di Instagram official Tanyalah Ustaz, dan juga di TikTok rasmi di official Tanyalah Ustaz. Boleh sama-sama sebarkan untuk sama-sama kita ikuti perkembangan-perkembangan ataupun muat naik kami di media sosial platform kita. Baik. Bila sebut tadi perbincangan kita tentang najis yang dimaafkan, mungkin juga di awal ini kita nak buka dulu tirai perbincangan kita dengan mukadimah perbincangan, di mana hala tuju perbincangan dan apakah isu-isu yang cuba kita bangkitkan pada hari ini. Kita bersama dulu untuk mukadimah bersama dengan Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah. Ya. Di atas kerahmatan, kasih sayang, naungan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, semoga Allah sentiasa pelihara, yang mana Allah berikan kepada kita peluang, Allah sediakan kepada kita ruang untuk kehidupan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Dai Azrin atas mukadimah yang telah diberikan. Subhanallah, saya kalau jumpa Dai Azrin ni, saya akan tengok apa pakaian yang dia akan pakai. Aduh. Memang smart Dai Azrin. Setiap hari kalau saya jumpa, kalau setiap pagi hari Selasa kalau dia ada, saya akan tengok apa yang dia akan pakai. Kita cuma memakai. Allah bagi semua. Allahu akbar. Semoga Allah berikan kesejahteraan kepada Dai Azrin. Amin, amin. Kepada semua kru Tanyalah Ustaz, semoga Allah berikan kebaikan yang berpanjangan, yang menyediakan platform yang terbaik. Dan kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita bersedia untuk sama-sama kita memahami tentang ilmu fiqh, yang mana yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang telah dituliskan oleh para alim ulama yang telah diperbincangkan. Asasnya bila kita sebut mengenai najis ini, kita dah tahu antara syarat sah solat ini adalah dia kena suci daripada najis. Maksudnya kena bersih daripada najis. Dan kita telah bincangkan najis ini ada 3 kategori, yang mana najis ringan, najis sederhana dan najis berat.
Jadi bila kita tahu tentang kategori-kategori najis ni, supaya kita dapat nak menyelesaikan dia, nak menyucikan dia, nak memudahkan urusan kita dalam nak mengangkat ataupun nak membersihkan najis itu tadi. Itu kita telah faham dan kita telah pelajari sebelum-sebelum daripada ni. Cumanya kita kena tahu juga antara najis yang disebutkan tadi, iaitu najis, lagi-lagi najis sederhana lah, yang kita membincangkan. Kalau najis berat, dia tidak ada excuse, dia tidak ada kompromi, dia mesti cara dia adalah dengan cara yang kita dah tahu, sama ada kita sentuh ke ataupun terkena mana-mana bahagian. Dan salah satu daripada kita ni, antara kita dengan haiwan itu basah ataupun kering, maknanya basah dengan kering ataupun basah dengan basah. Jadi kata para alim ulama, sekiranya mereka bersentuhan dengan kita dengan syaratnya tadi, kita kena melakukan pembersihan seperti mana yang disebutkan. Dia tidak boleh dimaafkan. Tetapi kalau najis mutawasitah, najis pertengahan ini, ada najis-najis yang disebut sebagai najis yang dimaafkan. Kan? Jadi macam da'i tadi datang, dia kata, Ustaz, apa sebenarnya kesalahan najis ni sampai kita kena maafkan dia? Kan, dia kata tajuk drama. Jadi memang ada najis yang dimaafkan. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i sendiri ada 51 jenis najis yang dimaafkan. Jadi 51 ni banyak. Sebab tu kenapa dia dimaafkan? Maka kata para alim ulama, berdasarkan apa yang telah dilihat daripada baginda Nabi SAW, dan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak memudahkan. Kalau sekiranya ia tidak dimaafkan, maka ia akan jadi sukar, dia akan menjadi sulit, dia akan menjadi keberatan kepada kita untuk melakukan ibadah. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah bertanya, apakah jenis najis ni, Mak? Yang ni yang kita akan tunjuk contoh yang biasa kita berlaku di rumah. Macam mana. Jadi insyaAllah itu akan kita tunjukkan praktikalnya, dan dia ada smartboard ataupun kita ada whiteboard yang kita akan tunjukkan kategori-kategori secara ringkas. Tetapi pada asasnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana Allah menyebut yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah mahukan, Allah nak kita ni mudah. Ini dalil dia. Dan ia tidak menghendaki kita dalam menanggung kesukaran. Dan di dalam satu hadis Nabi SAW, yang mana Nabi beritahu bahawa iza wati'a al-aza, jika seseorang itu dia terpijak satu-satu kekotoran, dia terpijak satu-satu najis, kekotoran, bi khuffai fatahuruhuma at-turab, maka dia boleh disucikan dengan tanah. Kadang-kadang kita terpijak, kemudian kita bila kita terpijak macam najis, contohlah, tetapi dengan kasut yang kita dah jalan, kena tanah, kena rumput sehingga hilang najis itu, maka kata para alim ulama telah disucikan. Ini yang disebut dimaafkan dan diringankan. Sebab tu kita kena tengok, dia ada syarat-syaratnya, bukan begitu saja. Maknanya kalau ada najis, tak perlu ke kita kenakan air. Dia ada syarat-syarat yang kita akan sebutkan nanti. Cuma kata para alim ulama, ini adalah kemudahan, keindahan Islam yang nak mengajarkan kepada kita bahawa mudahnya untuk kita melakukan ibadah sekiranya kita berhadapan dengan najis-najis yang kita akan sebutkan nanti. Dan apa yang kita hadapi itu kemungkinan ia termasuk dalam najis yang dimaafkan. Bila masuk dalam najis yang dimaafkan, maknanya kalau kita solat, kalau kita berwuduk ataupun kita mengangkat hadas kecil ataupun membasuh najis, itulah yang kita maksudkan, maka ia telah menyebabkan sah dan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukadimahnya, Da'i Azrin. Baik, terima kasih Doktor untuk pembukaan perbincangan kita. Ada 51 sebentar tadi najis yang dimaafkan. Tapi Doktor, secara ringkas, yang ditafsirkan dengan yang dimaafkan tu maksudnya apa? Adakah kalau ada tak mengapa, solat tetap sah, ataupun kalau ada itu dia tetap dulu kena bersihkan, tapi kalau dah tak boleh tetapi nak buat macam mana? Ataupun yang ketiga, dia tetap juga boleh solat tapi mungkin ada kekurangan pahala, ataupun bagaimana? Ringkas yang dimaafkan. Secara ringkasnya, Da'i Azrin, bila yang kata dimaafkan, maknanya kalau sekiranya ada najis itu, dia dikategorikan sebagai najis. Katakan kalau ada, maka dalam keadaan dia solat, solatnya sah.
tanpa dia pergi membasuh, tanpa dia perlu menyucikan. Itu yang dimaksudkan dengan dimaafkan. Maka tidak jadi masalah. Solatnya okey, tidak menjadi masalah, dia boleh teruskan solat walaupun dalam keadaan dia tahu bahawa ada padanya terdapat najis. Itu yang disebutkan najis yang dimaafkan. Maksudnya walaupun ada tapi solatnya tetap seperti biasa, sah. Ya, betul. Tanpa dia pergi menyucikan, tanpa dia perlu membatalkan, tanpa dia perlu membersihkan. Maka kata para alim ulama, najis itu dah dikategorikan sebagai najis yang dimaafkan, maka solatnya boleh diteruskan seperti biasa. Baik, itu dia kan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak terus buka perbincangan. Kita nak ambil soalan pertama di Facebook dari sahabat kita Izian Roslan. Assalamualaikum Ustaz. Kita selalu terlepas pandang dan ambil mudah tentang hukum dan pakaian ketika solat. Orang kata asal boleh janji kita melakukannya. Mohon Ustaz jelaskan mengapa apabila melakukan solat mesti disyariatkan berpakaian bersih, suci daripada najis. Terima kasih sahabat kita untuk soalan ini. Saya serahkan kepada doktor. Silakan. Terima kasih pada Puan Izian atas soalan mengenai pakaian dalam solat. Sudah pasti kita mengetahui bahawa antara syarat sah yang kita dah sebutkan di awal-awal tadi, iaitu dia kena suci daripada najis. Suci daripada najis ni merupakan salah satu syarat untuk kita melayakkan kita nak solat. Jadi suci daripada najis ni difahami oleh para alim ulama, iaitu dia mesti suci daripada najis pada pakaian kita. Maknanya apa yang kita pakai mestilah dia bersih. Bukan saja bersih, dia mesti suci daripada sebarang najis. Sama ada najis ringan ataupun najis sederhana ataupun najis berat. Kerana setiap itu ada cara untuk nak menghilangkan najis itu tadi. Okey, kemudian kata para alim ulama lagi, dia bukan saja pada pakaian, dia juga pada badan. Contohnya badan kita ada padanya najis, maka kita kena bersihkan dan kita kena sucikan. Dan begitu juga dengan tempat kita nak solat. Tempat kita nak solat, maknanya tempat untuk kita nak sujud, ruangan yang kita nak sujud itu, maka mestilah tempat itu bersih daripada najis. Tapi kalau ada sebelah kita ada najis, yang mana tempat itu bukan tempat kita nak sujud, maka kata ulama tidak jadi masalah. Dia tempat ruangan kita nak meletakkan lutut kita, nak meletakkan dahi kita, nak meletakkan tangan, ruangan itu mesti suci daripada najis. Maka kata para alim ulama, kebersihan ini sebenarnya satu tuntutan dan fitrah manusia. Dan terdapat satu hadis Nabi SAW yang mana diceritakan seperti mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, seorang Arab Badawi, dia telah masuk ke dalam masjid, lalu dia telah kencing di dalam masjid baginda Nabi SAW. Maka pada ketika itu sahabat bangun nak pukul. Sebab apa? Sebab masuk dalam masjid, pergi buang kekotoran. Kemudian kata Nabi apa? Utruku, da'uh, biarkan dia, tinggalkan dia. Kemudian selepas daripada dia selesai, maka Nabi minta untuk ambil amara bidalwin, ambil baldi untuk disimbah, dituangkan di tempat yang mana terdapat padanya air kencing itu tadi. Maka kita kena faham betul-betul dalam hadis ini, kalau sekiranya katalah tiba-tiba ada seorang hamba Allah yang mungkin tak waras lah, orang yang waras tidak akan buat, dia masuk ke dalam masjid lalu dia kencing dalam masjid kita. Jadi adakah kita boleh ambil seperti mana yang diajarkan oleh Nabi, ambil baldi kemudian kita jirus? Maka kata ulama, tengok pada keadaan. Sebab masjid Nabi tidak ada lantai macam kita. Dia adalah tanah yang mana bila air yang dikenakan di atas air kencing itu tadi akan meresap ke dalam tanah. Lalu dia akan menjadi suci sebab dah masuk ke dalam tanah. Tapi kalau sekarang ini kita ambil baldi, kita pergi jirus, maka dia akan merebak. Maka cara untuk nak menyucikan mungkin sedikit berbeza. Kerana itu apa yang ditanyakan oleh Puan Izian tadi, ya betul. Kerana ia merupakan salah satu syarat kerana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita suci dan dalam keadaan kita baik, apapun kondisi, kerana kita berhadapan dengan Maha Pencipta. Baik. Sebab itu pentingnya untuk kita memahami situasi bagi kita menyempurnakan ataupun menyelesaikan masalah berkenaan dengan hukum hakam najis ketika mana nak melaksanakan solat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi perbincangan selepas ini. Sama-sama kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali untuk sama-sama kita membincangkan berkenaan dengan najis yang dimaafkan. Seperti biasa, kita bawakan kepada anda papan putih untuk kita mencatat ataupun kita melihat nota-nota penting bagi perbincangan pada hari ini. Dan di hadapan saya pada ketika ini ada bahan-bahan untuk sama-sama kita menjadikan juadah berbuka puasa sebentar lagi. Tidak ya. Baik. Tuan-tuan, mari sama-sama kita bersama dengan Al-Fadhil Doktor untuk sama-sama kita pergi ke papan putih untuk nota kita. Silakan Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Azrin. Kan macam nampak kita nak memasak pula. Jadi kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa kita ada papan putih dan kita ada tunjukkan sedikit praktikal dan untuk kita mengetahui dengan lebih jelas. Dan kita dah memaklumkan tadi, kita dah memberitahu bahawa najis yang dimaafkan ni perlu kita lihat pada kondisi-kondisi supaya kita faham bagaimana dan cara apa yang disebutkan najis itu dimaafkan untuk kita ni memudahkan urusan kita, diringankan. Dan kemudian kata para alim ulama, najis ni kita kena berhati-hati. Memang betul kita kena berhati-hati kerana antara siksaan kubur, kata Nabi SAW, seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, antara siksaan kubur ni disebabkan mereka tidak menyelesaikan iaitu air kencingnya dengan betul. Allah. Ini antara yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi. Dan begitu juga yang disebutkan di dalam Al-Quran, wasiyabaka fatahhir, maka pakaian kamu mestilah bersih, mestilah suci. Seperti mana yang ditafsirkan oleh para alim ulama, zahir dan batinnya mestilah dalam keadaan baik, dalam keadaan suci dan bersih. Maka kita nak tengok najis yang dimaafkan yang kita sebutkan tadi, istilah najis ini dimaafkan, maknanya najis tu ada. Ada terdapat padanya najis, tetapi dia dimaafkan. Maksud dimaafkan, sekiranya dalam keadaan kita solat, kerana kita sebut syarat sah solat ini, kita kena bersih daripada najis. Tapi kalau saya tak solat sekarang, contoh sekarang ni pakaian saya ada najis, saya tengah live, contohlah Tanyalah Ustaz, perlu ke saya pergi basuh baju saya, kena sucikan? Tak perlu. Sebab apa? Sebab saya tidak perlu untuk nak membersihkan kerana bukan saya nak solat. Tetapi bila kita nak solat, maka pada waktu itu kita kena ikut syarat sah solat itu tadi. Antara syarat sah solat adalah dengan menyucikan pakaian, badan ataupun tempat kita nak, ruang yang kita nak solat, nak sujud ini mesti bersih. Jadi kata ulama, najis itu ada, tetapi ia dimaafkan. Maknanya solat tu boleh diteruskan. Jelas. Ataupun mungkin kita terdapat padanya najis yang akan datang pada kita, tetapi kita nak solat, maka ia dimaafkan. Maknanya najis yang dimaafkan ni apabila kita nak melakukan ibadah solat tidak jadi masalah sekiranya ia nak solat. Tetapi begitu juga dengan kehidupan seharian. Kalau kita nak minum contohnya, kalau kita nak makan yang mana ada padanya najis, boleh ataupun tidak. Kan kita nak makan ataupun makanan yang terdapat padanya bangkai contohnya. Jadi macam mana yang dikira boleh, macam mana yang tidak dikira boleh. Kalau kira dimaafkan, berdosa tak? Sebab kita tahu makan bangkai ni hukumnya haram. Tetapi sekiranya ada perkara-perkara yang mendatang, contohnya perkara yang kita akan tunjuk, semut tadi, adakah ia dimaafkan sedangkan ia juga kategori bangkai semut? Contohlah yang mati, yang masuk dalam air kita. Inilah yang kita akan bincangkan sekejap saja lagi. Baik, kita pergi ke papan putih. Najis yang dimaafkan, nombor 1, dia ada 51. Ni antara contoh. Yang pertama, jenis najis darah dan nanah. Kita tahu darah dan nanah ni najis. Kalau ada darah, ada nanah, maka najis. Tapi yang dimaafkan macam mana? Jika ia sedikit, mengikut adat, seperti darah yang keluar dari jerawat. Contoh tengah semayang, tiba-tiba ada darah yang mengalir sedikit. Yang mana jerawat ni tak adalah terpancut darah macam tu, jerawat dia kecil je kan. Jadi mungkin sebelum dia nak solat, dia pergi cermin orang perempuan, selalu suka kan. Dia pergi picit jerawat. Lelaki tak buat perangai huduhnya tu. Kan? Contoh dia nak picit jerawat, nak bagi hilang, nak bagi flawless orang kata. Nak berjumpa dengan Allah. Jadi dia pun picit sedikit, kemudian dia lap, tapi darah tu ada. Kemudian bila darah tu ada, dia semayang, keluar. Sedikit mengikut adat, maka darah itu dimaafkan. Doktor, minta saya menjelaskan. Maksud
sedikit mengikut adat tu macam mana? Besar duit 50 sen ke? Tidak, mengikut adat tu kalau saya dalam keadaan kebiasaan ramai orang, alah tu darah sikitnya. Okey. Adat masyarakat, adat setempat ataupun mengikut orang kat Malaysia ni, dia kata alah kalau itu masih dikategorikan sebagai sikit, maka darah itu dimaafkan. Kalau dia sedikit tapi banyak tempat, fikir macam mana? Tidak jadi masalah. Yang penting ia sedikit. Maknanya kalau sini keluar, sini dia dah banyak pikir, sini pun keluar, sini pun keluar. Sedikit, kita kategorikan sedikit. Maka kata ulama, ia dimaafkan. Nampak tak? Itu cara dia. Ataupun dalam 51 yang saya baca dalam mazhab Syafi'i ni, contohnya, ataupun contoh dia ada macam air, ada air kalau air kita melecur, air bisa. Kan? Tiba-tiba dia pecah. Dia keluar. Itu dimaafkan. Ni kata para alim ulama, seperti mana yang 51 dalam mazhab Syafi'i, najis-najis yang dimaafkan. Nak tulis 51 ni sampai ke lantai. Jadi kita mampu tulis yang 4 saja. Ni antara salah satu contoh yang kebiasaan. Sebab orang kata, ustaz, tu darah tu jerawat tu najis. Betul, dia darah najis, tetapi sekiranya sedikit dimaafkan. Yang kedua, najis ikan. Kita tahu bangkai ikan ni boleh makan. Jadi ibu-ibu yang pergi ke pasar tak perlu sembelih ikan. Kan ambil bismillah, sembelih, bismillah, sembelih. Tak perlu sebab dia dibenarkan. Dua bangkai yang dibenarkan, satu bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Maka kalau sekiranya dia dah mati, ikan tangkap, hidup, kemudian bawa balik, mati. Maka kita boleh goreng, boleh makan tanpa kita sembelih. Itu kita dah tahu. Cumanya najis, tinja ikan ni macam mana? Maka kata ulama, kan kita ada akuarium, jika sedikit yang tidak merubah warna air, maka ia dimaafkan. Tapi kalau dah merubah, dah jadi sampai semua tu air tu dah jadi keruh, sekiranya kena pada pakaian kita, najis tak? Najis. Itulah yang dimaksudkan. Kadang-kadang kita bela ikan, orang bela, kita nak bela. Tapi yang ni tak berhati-hati, bagi ikan makan, dalam tu dah dipenuhi dengan najis ikan sebab banyak. Kemudian ikan tu melompat, terpercik kena pakaian kita. Yang mana pakaian kita nak bawa pergi solat. Najis tak? Najis. Tetapi kalau sekiranya sedikit kan, kita letak kan air tu nampak bersih, kemudian kita pun nampak dia buang air besar, contohlah minta ikan tu keluar. Tapi tak merubah air. Dia pun melompat, contohlah. Kena pada pakaian kita. Najis tak? Tidak najis. Sebab apa? Tidak merubah warna air sebab sedikit. Ini yang dikata dimaafkan. Kan bukan dosa. Dia tak berdosa tetapi dia dimaafkan. Nombor 3. Nombor 3. Serangga yang darahnya tidak mengalir. Kan ada serangga-serangga yang darahnya tidak mengalir seperti cicak, lebah, kumbang, kan ini kita belajar sains hari ni kan. Semut, nyamuk, lalat. Jadi dia adalah serangga yang darahnya tidak mengalir. Serangga seperti semut atau lalat yang jatuh dalam air dengan sendiri. Kalau kita masuk, ni ada praktikal. Kejap lagi kita akan tunjuk. Kalau semut itu dia terjun, dia nak bunuh diri, dia masuk dalam minuman kita. Contohlah lalat ni dia mungkin dia putus cinta, dia pun terbang bawa diri, masuk dalam air cappuccino kita punya ni, air mahal ni. Masuk dalam tu sendiri. Maka air itu tidak menjadi najis. Dia tak boleh bertukar menjadi najis macam kita tahu bangkai ni najis. Tetapi sekiranya kita pergi tangkap, duduk saja-saja dekat restoran, tangkap lalat, sak, letak dalam air kita. Contoh nak bagi perisa, letak dalam air kita. Jadi itu najis. Tapi lalat tak ada rasa, semut pedas. Tak tahu jenis manusia. Kadang-kadang jenis manusia ni dia suka buat benda-benda pelik. Jadi contoh sekiranya ada. Ini kita akan tunjukkan praktikal nanti kalau gula di rumah kita macam mana. Sebab tu kita ada gula dekat sini, depan kita. Itu nombor 3. Nombor 4, lumpur ataupun debu jalan yang bercampur dengan najis. Contohnya, lumpur tu dah bercampur dengan najis ataupun debu yang bercampur dengan najis. Ni yang ramai, ustaz. Saya pergi ke masjid, saya pergi ke surau, tapi saya terkena lumpur, saya terkena debu. Jadi ialah dekat tempat tu ada kawasan-kawasan kucing buang air dan sebagainya. Jadi adakah pakaian saya ni najis? Ni kebiasaan orang tanya. Maka kalau kita nak anggap kategori najis, kita akan menyukar dan menyusahkan kita. Maka kata ulama, sekiranya najis itu sudah tidak kelihatan,
lumpur dengan najis tu dah tak tahu dah bercampur, dah memang tak nampak. Dan sudah bercampur dengan lumpur ataupun debu yang tidak boleh kita nampak. Kita tak boleh nak bezakan antara najis dengan lumpur tu. Maka najis yang tu tadi dimaafkan. Jelas. Macam kucing kadang dia dah buang tinja dia, dia pun gali-gali, dia pun tanam. Mungkin debu tu bertemangan pergi kepada pakaian kita. Ataupun tanah tu mungkin terkena pada pakaian kita. Orang perempuan dia pakai baju yang meleret. Contohlah, dia pun sapu bersih. Tetapi dah jadi sebati, najis tu tak nampak. Tapi kalau sekiranya najis tu nampak, kena tahi kucing dekat pakaian kita, maka pada waktu tu najis lah. Tapi dah bercampur yang tidak kita nampak zat dia. Dah tak nampak dah zat najis itu, maka kata ulama dia dikategorikan sebagai najis yang dimaafkan. Sebab apa? Najis tu dah tak nampak. Ini adalah untuk tujuan dimudahkan bagi urusan kita sebagai seorang hamba Allah. Yang inilah yang dimaksudkan najis dimaafkan, untuk dimudahkan ibadah kita, tidak menyukar dan menyusahkan kita, seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama. Baik doktor, saya tak pasti ada kat sini ke tidak, ataupun soalan yang saya cuba nak tanya ni, ini berkaitan dengan kucing yang dimaafkan. Baik, biasanya kalau dalam masyarakat Melayu kita ni, dia kalau kucing tu datang bila mana nak solat tu, dia akan banyak persoalan akan timbul. Di antaranya dia kata kalau kita tengah solat, tiba-tiba kucing tu datang sapu badan dia dekat kita, kan kita pun rasa macam was-was, sebab mungkin kucing ni sebelum dia datang kat kita, dia bergelumang dengan najis, mungkin dengan izin. Jadi bila mana dia datang, kita pun rasa macam, saya tahu tadi dia pergi buang najis, tiba-tiba dia datang kat kita, jadi dia pun sapu badan dia. Jadi yang tu adakah juga dimaafkan? Baik doktor. Bagi bahagian kucing ni soalan yang memang akan favorite orang Melayu kita akan tanya. Sebab apa? Sebab masyarakat kita, khususnya orang Islam, dia akan memang selentiasa membela kucing lah. Jadi kata para alim ulama, dalam 51 itu disebutkan tentang al-hirrah. Al-hirrah ni kucing. Yang mana kucing ini disebutkan sekiranya dia makan bangkai. Okey, kita nampak dia makan tikus, nampak. Kita perlu tak pergi cuci mulut dia bagi hilangkan najis? Maka kata ulama, dia makan bangkai. Contohlah dia pergi tangkap tikus, dah tikus tu mati, bangkai lah. Kemudian dia pergi minum air. Dia pergi minum air, dia pergi bersihkan, dia lah kucing, dia pergi jilat benda-benda yang suci. Maka mulutnya menjadi suci lah. Ni kata para alim ulama. Begitu juga kalau kucing tu pergi buang najis. Contohlah dia pergi buang najis dan tidak terdapat, kita tengok pada zahirnya tidak terdapat najis yang melekat. Kadang-kadang ada juga yang melekat kat ujung-ujung. Kalau sekiranya yang ada melekat tu kena pada pakaian kita, automatik najis. Faham. Tetapi kalau dia pergi dah buang, dia pun dia dah bersihkan, maka dia datang dengan kita dalam keadaan kita tak ada nampak najis tu. Maka itu dimaafkan dan tidak ada jadi masalah. Begitu juga dengan bulu kucing. Ustaz, bulu kucing ni macam mana? Memang dalam kategori haiwan yang tidak boleh dimakan ni kucing. Dan bulunya adalah najis sekiranya tercabut. Maka kata ulama, kalau mengikut pandangan para alim ulama, iaitu haiwan-haiwan yang tak boleh dimakan, sekiranya bulunya tertanggal, maka dia adalah dikategorikan sebagai najis. Dikecualikan sekiranya di dalam mazhab Syafi'i sedikit mengikut apa? Mengikut adat. Mengikut setempat, maka ia juga dikategorikan sebagai najis yang dimaafkan. Contoh kita nak solat, tiba-tiba adalah bulu kucing yang sedikit, kan, yang dia duduk atas sejadah kita, ataupun mungkin dia datang, dia duduk dekat kita punya kain, melekat bulu najis, maka itu dimaafkan kerana kategori sedikit dan seperti mana yang dibincangkan tadi. Baik, terima kasih doktor untuk beberapa isu berkenaan dengan najis yang dimaafkan sebentar tadi. Baik, banyak lagi nak dibincangkan selepas ini. Jom kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Tetap setia bersama dengan kami di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Anda pastinya menantikan apa yang kita nak buat pada meja ni. Ada air, ada gula, air kosong, ada bintik-bintik hitam. Yang ni kita akan tanya doktor nanti apa bintik-bintik hitam ni. Dan ada seluar di sini, ada gayung dan ada tisu untuk sama-sama kita lihat apa praktikal yang cuba kita bawakan kepada anda nak menjawab tentang najis yang dimaafkan. Jadi doktor, kita nak mula dengan air dulu katanya tadi, silakan. Baik, insya-Allah. Terima kasih pada Dai Azrin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sempat juga tengok di FB di ruangan komen tu, ada yang kata, Ustaz, kalau sekiranya ada pesakit yang pakai pampers, adakah najis itu dimaafkan? Kita kena faham, tak semua najis itu dimaafkan. Bukan kita yang kena maafkan dia. Tak apa, saya maafkan awak, dah keluar, tak apa, saya redha. Tidak, bukan maksudnya demikian. Ini mesti bersandarkan dengan nas yang disebutkan, seperti mana yang telah diistimbatkan oleh para alim ulama. Dalam mazhab Syafi'i ada 51. InsyaAllah saya akan usaha nanti akan keluarkan 51 tentang najis-najis yang disebutkan sebagai najis yang dimaafkan. Sebab ada dalam 51 tu kadang-kadang dia termasuk dalam kategori yang dimaafkan. Contoh ada tak ibu-ibu yang menyusukan anak? Ada. Okey, bila ibu-ibu yang menyusukan anak, contohlah anak ni dia muntah. Anak kecil ni yang muntah. Kemudian dia hisap susu ibu dia. Bekas muntah tu melekat dekat susu ibu itu tadi. Jadi ibu tadi perlu tak dia bersihkan badan dia supaya dia nak mengerjakan solat? Maka kata ulama tidak perlu membersihkan. Kenapa? Kerana ia dalam kategori najis yang dimaafkan. Nampak tak? Jadi muntah tu najis. Muntah tu najis. Tetapi bila budak bayi itu, contohlah bayi yang 3 bulan 3 bulan menyusu susu ibu, kemudian muntah itu tadi melekat dekat badan ibunya tadi, yang dekat punting tu tadi, minta maaf saya sebut jadi yang dekat tempat itu perlu tak dibersihkan? Maka kata ulama dalam mazhab Syafi'i tidak perlu dibersihkan. Disebabkan apa? Disebabkan najis itu dimaafkan. Tapi muntah yang dia muntah dekat kapet, dia muntah tu, kita kena bersihkanlah sebab dia dalam kategori najis mutawasitah. Okey, itu jelas. Itulah yang disebutkan 51 tu ada kadang-kadang yang kita kena tahu kerana ia merupakan najis yang dimaafkan. Jadi tak sukalah ibu tu, mungkinlah dia pergi ke surau. Dia bawa anak dia. Kemudian anak tu nak hisap susu, dia pun bagi. Yalah, ada bekas muntah. Dan ibu nak solat. Perlu tak dia pergi bersihkan? Jadi itu sukar dan susah. Maka kata ulama tak perlu. Itu yang disebutkan sebagai dimaafkan. Dan hari ni depan saya ni kita ada teh. Teh, saya tak tahulah teh yang dibuat betul ke tak betul, cuba Dai rasa. Bak uji-uji bagi Dai. Baik, ni contohnya teh. Kita telah pergi ke papan putih tadi. Kebanyakan ibu-ibu kan, dia mestilah kadang-kadang orang minum dengan gula lah kan. Dai pun minum dengan gula saya kuranglah. Kurangkan gula. Itu saranan yang bagus. Jawapan selamat. Kalau katakan kita hari ni, contohlah sama ada lalat ataupun semut kan, kadang-kadang kita ambil gula tu, kita nampak semut. Contoh kat sini kan, ni contohlah, ni ada semut, ni contoh ada semut. Kita nampak ada yang mana ada gula ni ada semut. Kita tak boleh ambil semut. Tak apalah, semut pun semut, kita ambil. Contoh ni kita ambil, kita pun masukkan dalam teh kita. Beserta dengan semut-semut tu tadi. Yang mana bukan semut tu pergi bunuh diri sendiri, kita masukkan dia sehingga dia mati dalam ni, maka air ni tidak boleh diminum. Sebab sengaja dimasukkan. Tapi kalau kita ambil, kita tengok gula ni tak ada masalah, kita pun nak ambil gula, rupanya semut tu dia menyorok dekat bawah. Kan, dia main sorok-sorok, kita tak nampak, kita pun masukkan gula tu. Kemudian tengok timbul ada semut. Itu tidak najis. Maknanya kita boleh ambil semut tu, kita buang. Jelas? Maknanya kata para alim ulama, sekiranya kita sengaja memasukkan semut ke dalam air, maka air itu menjadi air yang tak boleh diminum sebab ada bangkai dan najis. Sekiranya dia masuk dengan sendiri tu kita ambil gula, kita tak tahu ada semut, kita pun campurkan dalam air, baru kita tahu ada semut, maka itu dimaafkan. Okey, jelas? Ataupun mungkin
semut tu dia naik, kita pun letak. Contohlah dia sebab kita dah air bergula ni, semut pun datang, dia pergi minum dengan ahli keluarga, terjun kan, swimming pool. Jadi air tu najis tak? Tak najis. Tak najis. Sebab apa? Sebab air tu dia masuk dengan sendiri, iaitu yang disebut sebagai semut tadilah. Sebab dia binatang yang tidak berdarah. Macam tu juga dengan lalat. Kita tak dapat lalat. Kita buatlah bulat-bulat ni. Orang ingat kat tai kambing ni dah. Ni contohlah lalat. Contoh ni lalat. Kalau sekiranya kita nak minum air, kan? Tiba-tiba lalat datang, masuk dalam air kita. Maka dalam hadis Nabi SAW, iza waqa'a az-zubab, sekiranya pada air kamu ni ada padanya lalat, fal yughammishu, maka hendaklah kamu rendamkan. Ni memang berendam terus sebab dia berat kan. Lalat ni dia ringan, kita rendamkan dia, tapi jangan snorkeling kan dia. Kita rendam sedikit sahaja. Kerana kata Nabi SAW, di antara dua ajnihah, sayap ini ada satu penawar, ada satu racun. Bila kita rendamkan, dia akan jadi neutral balik. Jadi sebab tu, kalau lalat yang masuk dengan sendiri, sebelum kita nak buang, kita rendamkan dia, lepas tu buang. Nak minum, tak nak minum, tu cerita nombor 2. Kalau tak nak minum, bagi kat Dai. Dai, saya sayang betul kat Dai, bagus. Dai minum, saya belanja hari ni. Contoh. Tak. Kena bagi tahu tak dah masuk lalat belum? Jangan bagi tahu, kalau bagi tahu dia pun tak minum. Membazir. Minum tu boleh tak? Boleh. Minum tu tak ada masalah. Sanggup tak sanggup saja. Tapi sekiranya kita pun macam tadi, kita pergi tangkap lalat, masuklah. Macam hadis kita nak try. Itu najis. Sebab apa? Sebab kita memasukkannya dengan sendiri. Itu satu. Okey, ni jelas gula. Sebab tu yang ni kebiasaan dalam contoh dalam masakan ke, kalau kita sengaja ambil benda-benda yang tadi, maka ia telah bertukar menjadi najis. Tetapi kalau sekiranya masuk dengan sendiri, tidak jadi masalah. Okey, yang kedua, kalau kita pergi ke orang kata tandas, yang mana tandas tu tak ada pipe, kita biasa akan gunakan tisu. Dai biasa guna tisu untuk beristinja. Belum biasa lagi. Belum biasa. Jadi try biasa-biasakan. Sebab kadang-kadang situasi tu perlu kita hadapi. Banyak soalan-soalan on the spot Dr. Teng saya. Bila lagi nak kena kan? Jadi contohnya, kita pergi tandas yang tidak ada ada tisu. Air tidak ada. Jadi kita menggunakan tisu, minta maaf saya sekali lagi, saya nak tunjuk jari saya ni supaya kita nampak lebih jelas. Kita akan ambil tisu, kita akan lap dekat, kalau bagi lelaki lah, kepala. Kebiasaannya bila kita dah lap, kan, dia akan ada air yang menitis. Jadi kita kena lap lagi tempat yang lain, bukan tempat yang sama, supaya ia tidak menajiskan bahagian-bahagian yang lain. Ini cara beristinja. Maknanya ataupun ambil tisu lain, kita lap. Itu kita dah tahu dah. Betul. Dan kebiasaan sehinggalah air najis tu tidak ada. Okay, jelas. Tetapi kalau kita basuh pakai air, kan, kalau tadi tisu kita lap, dia akan ada. Sama juga kalau kita basuh dengan air, lepas habis air kita dah buang air kecil, kita pun basuh. Okay. Bila kita basuh, mesti ada najis yang tadi yang kita tidak ketahui, mungkin dia keluar. Sebab tadi kalau kita lap, dia keluar lagi, lap, keluar lagi sedikit. Jadi kita lap berkali-kali. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i, sunnahnya 3 kali kita bersihkan dengan untuk nak melakukan istinja dengan barang yang kering, batu ke, tisu ke, itu dalam bab istinja. Cuma bila kita basuh pakai air, contohlah kerana air ni banyak, mungkin ada air kencing yang setitis keluar. Kita pun tak tahu dia keluar ke ataupun tidak. Itu dimaafkan. Jelas. Tapi kalau kita nampak kena pada seluar kita, maka itu najis dan perlu dibersihkan. Sebab tu bila kita basuh, kan, ada orang dia was-was, Ustaz, saya rasa ada keluar lagi. Itulah yang menjadi sukar untuk kita. Itulah yang menyebabkan orang ni dia lambat solat. Sebab apa? Dia was-was. Dia kata, Ustaz, saya dah bersih tapi saya rasa keluar lagi, keluar. Dia memanglah jenis najis yang dekat pundi ni, minta maaf, pundi kencing ni, dia akan keluar sentiasa. Sebab tu, kalau orang yang sakit berpenyakit, dia akan keluar. Itu dalam kategori sakit, dalam kategori biasa. Tapi kategori yang kita bincangkan dah sebelum-sebelum daripada ni. Tapi ni kategori orang yang biasa. Dia bila dia dah istibrak, berdehem, macam tu, kebiasaannya dia akan keluar sepenuhnya. Tapi bila dia basuh, kadang-kadang ada setitis yang akan keluar. Jadi bila kita basuh dengan air yang suci itu tadi,
maka dia kata dimaafkan najis tadi sebab dah bercampur dengan air yang begitu banyak. Okey, jelas. Sampaikan ada dalam mazhab yang lain ni, sebut mazhab setitis air kencing itu tidak jadi masalah, dimaafkan, disebutkan. Tapi mazhab Syafi'i tidak sedemikian. Kata ulama, sekiranya kita ada seluar ni, okey, kita buang air kecil. Contohlah kita dah pergi buang kecil, ada air yang kena pada najis ni, yang kena pada seluar. Contohlah, nampak? Kita nampak seluar ni kena pada najis, maka dimaafkan. Ini tak dimaafkan. Sebab apa? Sebab kita nampak zat. Zat tu maksudnya ain. Zat air kencing tu kena pada seluar, maka kita kena basuh pada tempat yang kena najis itu saja. Contoh ni seluar kita kena najis, kita pegang macam tu, kan? Kita basuh kat tempat yang najis, dilalukan air ke atasnya, lalukan air, kita pun basuh. Okey, kalau boleh bau, baulah. Kalau kita tengok dah macam ni, dah kita dah basuh suci, tak ada warna, tak ada bau, maka dah menjadi suci. Selesai. Tetapi yang saya nak bagi tahu dimaafkan ni, contoh kita buang air kecil. Ni kebanyakan orang tanya kat saya, Ustaz, bila kan dia terpercik, kadang-kadang dia tersebar sana. Kita kena tanya dia, kita nampak tak zat air kencing tu? Tak nampak. Maknanya lepas kita tak nampak, maka ia dimaafkan. Walaupun katakanlah pada ilmu kita tak nampak, tapi pada ilmu Allah mengetahui ada. Maka di luar daripada mata kita, maka itu dimaafkan. Sebab tu Nabi ajarkan seperti mana di dalam hadis, selepas daripada kita buang air kecil, maka apa yang kita buat? Ambil air, percikkan kepada seluar kita macam tu. Seluruh tempat. Dekat tempat yang kita rasa, bahagian yang kita kena, yang boleh kata rasa-rasa kat sini boleh kena. Contoh selalunya dekat ujung-ujung kaki lah. Okey. Tujuan dia untuk apa? Ni Nabi ajar dan ulama sebut percikkan macam tu kan. Ambil air macam tu, percikkan macam tu. Tujuannya apa? Untuk menghilaskan was-was. Sebab bila kita bangun, oh ini tadi air percikkan tadi, bukan air kencing. Ini ulama sebut Nabi ajarkan untuk menghilaskan was-was bagi mereka yang mempunyai penyakit was-was. Sebab ada orang yang kadang-kadang dia bawa, ini air apa? Ini mesti air kencing. Tak boleh solat dah lah. Jadi dia tinggalkan solat. Jadi kalau nak hilangkan dia, kalau dia nampak najis tu kena pada pakaian, wajib dia basuh. Tapi kalau yang tak nampak ni, dia pun takut wah-wah, ambil cepat-cepat air ni, memang dia pun tak nampak, dia percikkan. Percik, jadi macam ni. Jadi kalau dia tengok air ni, air mana? Air kencing ke atau air percikkan? Dia tahu dah itu air percikkan tadi. Jadi dia boleh bangun, dia boleh berwuduk dan boleh solat seperti biasa. Sebab apa? Sebab dia tak nampak zat ataupun disebutkan ain. Dia samalah kategori dia, minta maaf, tunjuk papan putih tadi, sama kategori dia kat sini. Lumpur, debu, sekiranya najis itu sudah tidak kelihatan dan sudah bercampur dengan lumpur ataupun debu, nampak? Tak nampak, maka dia dimaafkan. Dia samalah juga teorinya, praktikalnya pada tempat yang terkena air kencing yang kita tak nampak. Jadi ia dimaafkan, kata para alim ulama. Baik, terima kasih doktor untuk pencerahan itu berkenaan dengan najis yang terkena pada pakaian dan juga air sebentar tadi. Kita nak ambil soalan sahabat kita di Facebook, iaitu Siti Anisangah. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah terkena lumpur yang bercampur najis di jalanan termasuk najis yang dimaafkan ketika hendak ke masjid? Dan bagaimana pula hukum basuh pakaian terkena najis campur dengan pakaian yang bersih? Maksud pakaian bernajis, pakaian bersih dalam satu mesin basuh ataupun dalam satu tempat. Bagaimana doktor? Silakan. Terima kasih pada Puan Siti Anisah atas satu soalan, dua soalan sebenarnya. Yang mana satu soalan kita dah sebutkan tadi, kalau sekiranya debu ataupun tanah yang mana najis tu kita tak nampak, tak kelihatan. Kalau kena pada pakaian kita, pada ilmu kita, kita tak nampak najis, maka pada ilmu Allah mengetahui. Itu tidak jadi masalah kerana ia telah dimaafkan. Disebabkan apa? Sebab kita tak nampak zat. Sebab tu zat tu penting. Kita nampak baru kita menghukumi. Adapun mencampurkan antara pakaian yang suci dengan pakaian yang tak suci, dia kena tengok. Sekiranya kita masukkan dalam mesin basuh yang automatik, fully automatic, maka ulama telah memfatwakan dalam majlis fatwa ulama kebangsaan pun telah difatwakan, maka ia dihukum sebagai bersih. Sebab apa? Sebab yang pertama ada syarat air dilalukan ke atasnya. Air dilalukan macam yang saya sebutkan tadi, mesti air dilalukan ke atas najis itu. Dia bukan najis datang kepada air. Air datang ke atas najis.
Kemudian bila air datang kepada najis, jadi air yang tumpah tadi itu sekiranya tidak merubah warna, rasa ataupun berat dan sebagainya, maka air tadi dikategorikan sebagai suci tetapi tidak menyucikan. Sebab apa? Sebab air tadi telah terkena najis, kemudian dia telah menjadi air mustakmal. Jelas. Tetapi dia mengotorkan tak pakaian yang bersih tadi? Tidak mengotorkan. Tidak jadi masalah. Maka kata ulama, kena tengok yang paling bagus, kan, yang paling bagus sebelum kita nak masukkan dalam mesin basuh, untuk berhati-hati, ihtiyat, kita pergi kat paip air, kita bersihkan dulu mana-mana bahagian yang terkena najis, baru kita campur. Itu lebih bagus. Tapi sekiranya yang semi auto ni kadang-kadang dia bukan fully, yang tu kena berhati-hati. Tapi yang dah memang orang kata full automatic, dicampurkan, kerana dia akan berulang 2-3 kali, maka dihukumi sebagai bersih dan suci. Baik, terima kasih Doktor untuk jawapannya. Sedang penonton, banyak lagi nak dibincangkan dalam proses kita nak memahami najis yang dimaafkan ini. Kita nak berehat seketika. Teruskan bersama kami, banyak lagi perbincangan selepas ini. Akademi Al-Bayan. Sekarang ini saya berada di tapak pembangunan Akademi Al-Bayan. Inilah masjid 3 budaya, menggabungkan budaya Melayu, Cina dan India. Falsafahnya, ketika mana mereka memasuki ruangan solat, mereka akan menyembah Allah yang Maha Esa. Marilah sama-sama kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan para da'i mu'alaf untuk mereka berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini peluang yang sangat besar untuk kita buat saham akhirat dengan kita membeli dan mewakafkan tanah 1 kaki persegi RM100. Ayo sama-sama kita memperbanyakkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Semoga ia menjadi saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa, pelbagai bangsa. Baik, kita semua maklum yang doktor sendiri sedang giat untuk bersama-sama dengan tim ataupun pasukan dalam proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, dan kita pun nak tahu lagi dengan lebih lanjut. Mungkin doktor boleh kongsikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dai Azrin, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Saya selalu kalau saya bercakap dengan orang, saya suka tunjuk macam ni. Kata apa ni, Ustaz, good ke? Tak. Ini dinamakan Dha' Basmatak. Apa tu? Iaitu apa tak dia kata? Dha' Basmatak iaitu meletakkan cap jari. Okey. Kalau kita pergi buat pasport, ni penting ni cap jari kita. Nak buat IC, bank, cap jari kita. Begitu juga dengan dakwah, cap jari kita tu penting. Inilah masanya, inilah saatnya untuk kita meletakkan cap jari kita untuk berdakwah di jalan Allah. Sebab seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik ummah. Kenapa Allah pilih kita yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh manusia kepada amal ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah manusia daripada kemungkaran. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah tengok sekarang ni seperti mana di paparan, apa yang tuan-tuan infakkan, sedekahkan, wakafkan, telah kita bina hampir 50% sekarang ini. Dah hampir separuh. Dan insya-Allah target kita pada tahun hadapan bulan 7 dengan izinnya, kita ikhtiar, kita usaha. Sebab kita kena meletakkan target. Dia bangunan ni akan siap. InsyaAllah. Dan kita akan tunggu kelulusan. Sebab bangunan ini, Alhamdulillah, untuk kutipan kita dapat daripada Majlis Agama Islam Melaka, setiap 6 bulan mereka akan audit, mereka akan tengok. Kemudian daripada Jabatan Agama Islam Melaka, kita ada perbincangan silibus. Kemudian kita berjumpa dengan Datuk Mufti Melaka untuk kita mendapatkan pandangan
dan orang kata saranan daripada Fadilah Datuk Mufti. Begitu juga dengan Kerajaan Negeri Melaka telah memberikan surat sokongan. Ketua Menteri sendiri sentiasa bertanya tentang perkembangan. Dan bukan itu saja, kita mendapat kelulusan daripada Majlis Pembandaran Alor Gajah. Jadi mereka meletakkan beberapa syarat lah. Antaranya kita nak kena letakkan STP itu di luar. Kerana itu kita memerlukan tanah yang lain, sebab tanah yang ada sekarang ni tidak mencukupi untuk melayakkan kita memenuhi syarat. Jadi saya buka seluas-luasnya Pertubuhan Akademi Al-Bayan untuk membeli tanah dan mewakafkan, dan ramai dah ambil. Jangan lepaskan peluang. Satu kaki persegi RM100. Kenapa dia jadi 100? Sebab dia pembelian tanah, kemudian pembangunan, kemudian dekat situ kita akan ada infra dan sebagainya. Ini saham yang berpanjangan. Sebab tu rebut peluang, kerana tanah ini esok ni, buka bumi ni akan memberitahu apa yang berlaku di belakangnya. Fa yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari kiamat nanti bumi akan menceritakan inilah tanah yang telah diwakafkan untuk pembangunan, untuk kerja-kerja dakwah. Lagi-lagi kita nak melahirkan para dai mualaf. Bayangkan mereka yang akan lahir, iaitu para dai mualaf ni, mereka akan berdakwah, ada orang yang masuk Islam, semuanya kita mendapat saham akhirat. Sebab tu boleh pergi ke website kita seperti mana yang tertera, www.akademialbayan.com, ataupun QR code untuk kita bayar terus, kita ambil terus, ataupun kita boleh pergi ke website ni, ada di sana cara untuk kita buat orang kata pembelian, pembayaran, infak dan sebagainya. Dan kita juga boleh pergi ke nombor akaun yang tertera, ataupun boleh pergi telefon nombor yang tertera untuk dapatkan maklumat. Dan juga boleh follow channel WhatsApp Dr. HD untuk ketahui fiqh praktikal, perkembangan-perkembangan, nota-nota yang kita sediakan. Imbas saja kod ini, insya-Allah kita akan sediakan maklumat. Kalau tidak tahu tu, boleh telefon nombor-nombor yang kita sediakan tadi. Jadi seperti mana yang nombor-nombor yang tertera di skrin sekarang ni. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita meletakkan cap jari kita, bawa basmatak, tanda kita telah berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu nak sedekah subuh ke, nak sedekah Jumaat ke, nak sedekah hari ni ke, nak sedekah je. Ingat Pertubuhan Akademi Al-Bayan untuk melahirkan para dai mualaf, satu agama, pelbagai bangsa. Doakan, insya-Allah. Kita usaha saya tak mampu untuk melakukan seorang diri. Saya memerlukan tuan-tuan, ibu-ibu untuk menyampaikan, untuk berinfak dan untuk kita melakukan kerja-kerja dakwah, insya-Allah. Dia orang awam boleh duduk situ juga sekali ya? Ya, orang awam pun boleh duduk di sana dan disediakan tempat-tempat yang selesa, insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan. Akademi Al-Bayan sedang giat untuk melaksanakan proses bagaimana pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, yang sama-sama kita doakan semoga dapat berjalan dengan lancar, dan targetnya untuk tahun 2025 bulan Julai akan siap bangunan tersebut. Baik, terima kasih diucapkan kepada doktor. Sedang menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9 teruskan menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Rapat Ansar, Islam. Kita pergi salat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Atta, nane onge bohunda mispanvata. எனக்கு புரியுது. Alhamdulillah kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik perbincangan najis yang dimaafkan.
Mungkin ada penonton-penonton yang baru bersama dengan kami terlepas pada perbincangan yang awal tadi. Sudah pun kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan apa contoh-contoh najis yang dimaafkan seperti yang disebutkan tadi, yang tidak nampak, yang hanya samar-samar ataupun bangkai semut ataupun serangga sebentar tadi, lalat yang biasanya mudah, bukan mudah tetapi agak kecil dan ianya juga mungkin dalam keadaan was-was ataupun masih lagi dalam jalan untuk mencari penyelesaiannya. Tadi kita bincangkan kepada anda juga berkenaan dengan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila sudah pun terkena najis pada pakaian, sama ada melalukan air dan juga menyucikannya dengan air mutlak. Baik, kita nak terus pergi pada soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, dari Harith Saiful. Assalamualaikum Ustaz, adakah air mani dianggap najis yang dimaafkan dalam solat? Boleh Ustaz jelaskan adakah terdapat beberapa kategori najis yang dimaafkan? Saya kurang faham. Terima kasih sahabat kita Tuan Haris untuk soalan ini. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada Encik Haris atas soalan mengenai tentang air mani. Baik, ulama telah membahaskan mengenai adakah najis itu termasuk juga air mani dikategorikan sebagai najis ataupun tidak. Yeah. Maka terdapat di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang mana telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat Imamul Muslim di dalam sahihnya, bagaimana seorang lelaki telah bertanya dan telah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah kata, air mani itu tadi hanyalah engkau basuh, gosokkan sekiranya engkau nampak, tapi kalau engkau tak nampak, engkau merenjiskan. Baik, perkataan menggosokkan itu ulama membahaskan seperti mana dalam mazhab Syafi'i, sekiranya air mani itu najis, maka hendaklah engkau membersihkan. Sebab najis kena bersih. Tetapi bila engkau gosokkan, bererti kata para alim ulama itu adalah sunnah. Maknanya air mani bukan kategori najis. Cuma sunnah untuk bersihkan, maka itu caranya. Dan ia telah apa yang telah berlaku ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang diceritakan, kerana itu kalau terdapat air mani contohnya pada pakaian, ialah kita bersihkan je lah. Bersihkan tu maksudnya kita gosok tu, kita sama ada kita buang ke, kita sapu ke, kita lap ke, tidak, kerana dia bukan dalam kategori najis. Macam juga dengan hingus. Contoh tadi ada juga yang ni dia kata hingus, hingus najis tak hingus? Tak, bukan semua, minta maaf saya, bukan semua tahi adalah najis. Tapi kalau yang tahi dah di kategori najis tu mestilah najis. Contohnya tahi telinga najis tak? Tidak. Orang kata tahi telinga keluar ni najis. Tahi mata najis tak? Tak. Tahi hidung najis tak? Itu semua bukan najis. Hingus najis tak? Kan kita telekung ada meleleh. Tak lalat. Betul, tak lalat. Tak najis. Ni ada ni nampak. Comel ni. Belah sini, belah sini. Kita ketik lalat kat muka tu tanda penyayang. Tanda penyayang. Allah, terima kasihlah. Jadi, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah. Contohnya hingus meleleh. Adakah kita nak kena bersihkan? Tak, tak perlu. Ambil telekung kita lap. Tak boleh telekung kita ambil telekung kawan sebelah. Telekung ni kalau dia bukan tahu. Kita pula contoh najis tak? Dia contoh tak najis. Jadi air mani ni tak, tapi kena hati-hati. Sebelum air mani dia ada air mazi. Air mazi inilah najis. Air wadi adalah najis. Sebab tu kalau sekiranya terkena air mazi ataupun air wadi, air mazi ni disebabkan kelazatan, air wadi ni disebabkan letih. Banyak buat kerja, letih, dia boleh keluar. Sekiranya terkena pada seluar dalam, maka kena bersihkanlah. Sebab tu macam juga dengan wanita. Wanita contohnya minta maaf, saya sebut. Minta maaf wanita, saya minta maaf, saya sebut. Sebab kita nak belajar fiqah. Kalau di tempat yang keluar jalan depan tu, kadang-kadang dia ada keluar keputihan. Bila keluar keputihan, kita kena tengok, adakah dia keluar daripada dalam, batin, minta maaf saya sebut farash, ataupun zahir farash. Kadang-kadang yang zahir ni dia keluar peluh je. Jadi yang keluar peluh di tepi-tepi celah kangkang itu adakah najis? Tidak. Yang keluar daripada batin, had batin yang tak perlu kita sucikan, yang keluar dalam mazhab Syafi'i, apa saja yang keluar daripada farash, sama yang keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang, sama ada benda tu najis ataupun suci, di kategori sebagai najis. Suci ni macam keluar duit shilling contohnya,
tu dia suci. Dia bukanlah benda tu najis, tapi kita basuh jadi suci lah. Jadi kata ulama, apa saja yang keluar daripada jalan depan dan belakang dia dikategorikan sebagai najis. Ni dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, sama juga dengan air mani, walaupun dia keluar daripada jalan depan tu, tetapi air mani bukanlah dalam kategori najis, tetapi kalau melibatkan air mazi, maka dia kena sucikan, dia kena bersihkan, kerana dia termasuk dalam najis mutawassitah, najis pertengahan. Baik, itu jawapannya berkenaan dengan air mani najis ataupun tidak, katanya sebentar tadi. Saya tadi pun masa kita buat praktikal tadi, masa doktor ada sebut berkenaan dengan kalau budak pakai pampers ataupun pakai lampin, jadi adakah najis ataupun tidak? Saya tadi nak bertanya tapi terlupa dan tak sempat tadi. Bagaimana pula keadaan kalau seorang ibu ataupun ayah yang solat sambil menggendong bayi? Jadi adakah itu juga akan dimaafkan ataupun bagaimana, doktor? Baik, sekiranya kita kena tengok keadaan dia. Sekiranya kita dapati ada najis pada bayi itu, kita pun pegang bayi, kita tahu ada, maknanya kita telah memikul najis. Dan orang yang memikul najis dalam solat, hukumnya solatnya tidak sah. Walaupun najis itu tak kena pada pakaian, tetapi dia menanggung, disebut menanggung najis, maka tidak sah. Tapi kalau dia dah bersihkan, dia dah sucikan sebelum dia nak solat, kemudian dia dah tahu kanak-kanak tu bersih, lalu kanak-kanak tu datang menangis, kemungkinan dia perlu pada pelukan, dia kena dukung. Dia boleh dukung anaknya dalam keadaan dia dah bersihkan dah dia tadi, dia dah tahu tidak ada najis, maka tidak jadi masalah. Walaupun katakan pada zahir yang kita ni, kita tahu kita dah bersih, katalah dia tiba-tiba dia dah keluarkan air kencing, kita pun tidak tahu, maka ia tidak jadi masalah sebab tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, tidak boleh kita memikul ataupun menanggung najis dalam keadaan kita solat. Maksudnya perbezaannya adalah pada tahu dan tak tahu. Ya, betul. Kalaulah tadi dah bersih, maka kita pun gendong, tapi anak tadi dia keluarkan najis, maka itu dimaaf. Ya, katakan kita pegang, dia keluarkan najis. Kita tahu. Maka kita meletakkan, jangan lempar. Meletakkan. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW pada pakaian. Yang mana Nabi SAW ada sepatu, Nabi pakai sepatu, datang malaikat mengkhabarkan kepada baginda Rasulullah bahawa pada sepatu Nabi ada najis. Nabi pecat sepatu tu, Nabi buka sepatu, Nabi pun solat. Lalu sahabat pun buat. Kemudian lepas habis, Nabi tanya, kenapa kamu buka? Kami melihat kepada kamu ya Rasulullah, kamu buka selipar kamu. Jadi Nabi bagi tahu, sesungguhnya malaikat datang pada aku, di sandal aku ada najis, maka aku buka. Macam tu juga kopiah. Kita semayang, contoh tadi ada juga soalan, kita semayang ataupun najis kena kepada kopiah kita. Katalah semayang dekat ruangan terbuka, kena kopiah kita. Jadi macam ni kita nak buat? Batal? Tak perlu batal. Buka kopiah. Waktu ni nak tunjuk rambut. Ada rambut punya. Macam ini. Bukan botak. Jadi kita buka, kita letak ke tepi. Macam tu juga budak. Kita pegang, dia tengah macam tu, tengah buat. Kita letak elok-elok. Jadi kita letakkan dia, kemudian kita sambung solat. Tapi kalau kita terus pegang ataupun kopiah kena najis terus kita pakai, maka solat kita tidak sah kerana menanggung najis. Doktor, selingan sedikit. Sebelum tu kacak juga kalau tak. Tadi doktor sebut kalau di songkok ataupun di kopiah itu ada najis, maka kita pun pecat tadi dengan istilah tadi, kita buka songkok itu dan letak, maka selesai masalah tadi. Tapi kalaulah kita ni imam, maka kita pun tak tahu di belakang sini ada najis. Kita tak tahu. Yang tahu hanya makmum di belakang kita saja. Dan makmum ni pula kalau dia nak tegur pun, dia pun tak tahu caranya macam mana. Sebab kalau ada kesalahan ataupun benda-benda berlaku, maka disebut subhanallah. Kita tak boleh sebut tu imam dekat kepala ada najis, tak boleh. Tapi jadi kalau makmum yang hanya dia yang nampak, bagaimana dia nak menyelesaikan masalah itu? Sekiranya makmum yang mengetahui pada imam ini najis, dia tak boleh ikut. Sekiranya dia ikut, dengan solat-solat dia batal. Sebab apa? Sebab dia ketahui. Maka apa yang perlu dibuat? Mufaraqah. Mufaraqah ni maksudnya dia solat dengan sendiri. Dia tak perlu tukar niat, tak perlu ulang balik. Dia hanya dalam hati, dia nak mufaraqah dengan imam, maka dia solat dengan sendiri tanpa mengikut imam itu. Tapi sekiranya dia boleh tegur, dia tegurlah. Contohnya, dia pergi ke imam, dia tolak imam ni. Jangan tolak sampai tergolek. Tolak imam, maknanya keluarkan imam.
dan dia ganti menjadi imam. Imam tu kena tahulah syarat-syarat, maka itu diajarkan. Nanti insya-Allah kita akan tunjuk cara untuk nak menggantikan. Baik, itu pada edisi yang seterusnya kan, berkenaan dengan bagaimana kalau imam batal untuk menggantikan. Baik, itu jawapannya tadi. Kalau kita nampak pada imam, maka ada cara untuk menyelesaikannya. Sedang penonton, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Subhanallah, banyak perbincangan ataupun banyak kemusykilan kita sudah pun berikan jawapannya. Harap penonton-penonton di rumah yang menyaksikan kita pada ketika ini mungkin juga menyaksikan di platform media sosial kita di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz dapat nota-nota penting itu, catat sebaik mungkin dan jangan lupa untuk sebarkan. Dan jikalau ada apa-apa siaran yang anda letakkan di media sosial, jangan lupa untuk tag kami di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3, di Instagram official Tanyalah Ustaz dan juga di TikTok official Tanyalah Ustaz. Baik, sedang penonton, balik pada perbincangan kita. Ada soalan di Facebook untuk kita berikan jawapannya. Dari sahabat kita Wan Golok, Assalamualaikum. Bagaimana pandangan Islam terhadap tanah yang tercemar najis yang mengotori kasut? Dan adakah kuku yang terkena najis ataupun dengan izin tahi kuku dianggap najis yang dimaafkan ketika solat? Terima kasih sahabat kita Wan Golok untuk soalan ini. Saya serahkan kepada doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Cik Wan Golok atas dua soalan. Yang pertama kasut, yang kedua mengenai kuku. Kasut dulu, di dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, iaitu kata Nabi, iza jaa ahadakum ilal masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'laih qadharan. Apabila seseorang itu pergi ke masjid, maka hendaklah falyanzur, hendaklah dia tengok dekat kasut dia ada tak najis. Maknanya hari ni kasut zaman Rasulullah, kasut ni kadang dibawa masuk sampai ke dalam masjid. Okey, itu pada zaman, sebab zaman Rasulullah tu tanah. Dia bukan macam kita sekarang ni, kita ada binaan, kemudian kita dah tak sampai dah pakai kasut sampai ke dalam masjid. Cuma kita buka kasut tu, kemudian kita masuk. Sebab tu orang dulu-dulu dia kata apa? Bila masuk dia akan pergi dekat kolam air, kolam tempat tadahan air tu, dia akan cuci kaki dia. Kenapa? Kerana dikhawatiri ada najis. Dikhawatiri, ihtiyat. Dia bukan wajib, tapi berjaga-jaga, takut terpijak tahi cicak ke. Sebab ialah zaman dulu kita fahamlah keadaan. Tapi sekiranya najis itu berada di kasut kita, ataupun berada yang mana, kalau kasut, contohnya kasut kita tak bawa sampai ke ruangan solat, kita letak dia dekat luar saja, maka tidak jadi masalah. Cumanya ada orang mungkin dia keliru, Ustaz, kalau terkena najis pada kaki saya lah, contohlah, batal tak wuduk saya? Ni kebanyakan orang keliru. Ulama sebenarnya khilaf, tetapi kebanyakan ulama kata dia tidak membatalkan wuduk. Sebab najis ni perlu dibersihkan. Wuduk tak batal. Contohnya kalau kita pergi tanda terkena air kencing. Jadi bersihkan daripada najis itu. Tak perlu ambil wuduk semula. Melainkan kalau dia kentut. Melainkan kalau najis yang keluar cirit. Contohnya keluar belakang, keluar depan, itu membatalkan wuduk. Tetapi kalau terkena najis tahi burung, contohnya dia bersihkan, kemudian dia boleh teruskan macam tadilah, kalau kaki dia ada najis, dia dah basuh, dia boleh pergi masuk dan terus solat sekiranya dia dah ada wuduk. Itu nombor satu. Kalau kasut yang terkena padanya najis. Okey. Ataupun tadi yang kita sebutkan dalam hadis, kalau dia ada padanya kasut, dia lap ataupun dia sapu dengan rumput atau sehingga menghilangkan najis tu tadi. Menghilangkan najis, kan rumput dia geser dengan rumput, hilang ain najis tu, hilang zat najis tu, hilang dengan pasir, dengan rumput, maka telah menyucikan. Sebab tu tapak kasut kita tak pergi basuh, betul tak? Sebab kita pakai, mungkin ada, kemudian kita dah pijak rumput, kita dah, sehingga dah menghilangkan, maka kata ulama seperti mana dalam hadis, dia menjadi suci. Okay. Tapi kena hilang. Kalau tak hilang, maka padanya najis. Okay. Kemudian yang kedua, yang ada dekat kuku. Kalau ada yang di kuku ni, contohnya tepung, maka dia kena bersihkan. Sebab memanglah di bawah kuku ni, tak yang dekat, kalau kita tengok kuku yang paling panjang, contohlah dia panjang sikit, dia kena bersihkan. Sebab itu termasuk dalam
tempat yang perlu kita kenakan air pada zahir. Tapi kalau yang dah batin dalam ni, kita tak boleh macam dalam lubang hidung. Takkan kita nak masuk wuduk masuk dalam lubang hidung? Tak, dia pada zahir sahaja. Begitu juga dengan kuku. Sekiranya tepung, benda yang suci yang boleh menghalang daripada wuduk, maka dia kena bersihkan. Tapi sekiranya najis, dia pergi tandas, minta maaf saya sebut minta maaf. Dia pergi ke tandas, dia cuci, melekat najis kat situ. Jadi dia bila melekat, dia kena sucikan tak? Dia kena bersihkan lah, sebab itu najis. Sebab tu disunatkan kena ketik kuku. Jangan jadi macam hantu raya contohnya, kuku panjang-panjang. Jadi dia kata nak bersihkan macam mana? Kami tahulah, betul tahu, tapi kena berhati-hati, takut tanggung najis, solatnya tak sah, wuduknya tak sah, disebabkan ada najis-najis yang melekat yang menghalang air daripada sampai, dan najis itu tidak hilang daripada badannya. Baik, itu jawapan berkenaan dengan soalan sahabat kita sebentar tadi. Dan kalau pula kita tengok dalam najis mutawassitah, dia juga muntah sebentar tadi kan, muntah itu. Tapi kalaulah ketika dalam solat, maka dalam mulut ni ada sisa makanan, ataupun mungkin juga bukan yang duduk di dalam mulut, tetapi terkeluar balik daripada apa yang dalam perut, ketika itu dia sedang solat, doktor. Jadi bagaimana dia nak menyelesaikan yang ada dalam mulut ini? Adakah kalau telan batal kan? Tapi kalau dia ludah keluar, adakah boleh ataupun bagaimana? Ulama menyebutkan apa yang keluar daripada perut. Contohnya air liur yang keluar daripada perut. Air liur ni ada dua jenis. Satu yang keluar daripada mulut. Yang kedua daripada perut. Yang keluar daripada mulut tidak najis. Faham. Sebab tu kalau kita kadang cakap depan orang terpecik-pecik, bukan berkat tu. Betul. Contoh kan. Jadi sebab dia tak ada penghalang. Sebab tu gigi ni dia menghalang daripada percikan. Dia cakap terpecik. Itu tak najis. Kan? Tapi ada orang yang jadi suka, tak pula percik kan. Itu tak najis. Tapi kalau keluar daripada perut, itu najis. Termasuklah muntah. Sekiranya keluar, terjeluak disebut kot dalam bahasa, saya pun tak ingat. Dia keluar sampai kat sini, maka ada tak najis padanya? Ada. Maka para alim ulama ada yang menyebutkan bahawa dia kena bersihkan najis itu. Kalau dia keluarkan tak boleh lah. Sebab tak boleh. Jadi dia kena keluarkan. Najis tu dia kena bersihkan. Sebab tu tengok dia keluar daripada mana? Kadang-kadang daripada sini. Tak najis lagi. Tapi dia jangan telan batal. Tapi kalau sekiranya dia keluar daripada perut, maka ia muntah ni dalam kategori najis, dia kena bersihkan. Maka dia kena batalkan solat dan keluar. Dia kena keluar lah. Macam tadi juga, kalau sekiranya najis yang terkena pada badan atau apa, kalau najis tu tak boleh dielakkan, tak boleh dibuang, maka dia kena batalkan dan kena bersihkan. Baik, itu jawapannya. Dari sahabat kita di Facebook, ada Tuan Muhammad Hazrul. Assalamualaikum Ustaz. Dalam penampilan harian, wanita yang menggunakan bahan make up yang berasal dari sumber yang pelbagai, adakah jika kandungannya yang haram dimaafkan kerana telah bercampur dengan bahan-bahan lain walau bukan digunakan dalam solat? Terima kasih sahabat kita Tuan Hazrul. Saya serahkan kepada doktor. Bagaimana doktor? Silakan. Baik, terima kasih pada Encik Hazrul. Make up ni maknanya dia make up jadikan Sri ni naik. Make up, dia kan make down. Make up lah. Make up ni dia bagi Sri. Muka tak berseri jadi Sri. Saya nampak dai make up tadi. Tak, wuduk. Wuduk. Wuduk subuh dia lagi. Baik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang pakai make up, kena pastikan bahan yang kita gunakan itu mesti bersih. Orang yang sengaja mengotorkan ataupun menajiskan dirinya, sengaja. Contoh dia pergi tandas, dia buang air besar. Jenis tabiat ada, lepas pergi dia pegang najis dia. Ada jenis orang macam ni, sengaja mengotorkan. Hukumnya haram. Berdosa, tak boleh mengotorkan sengaja. Tetapi kalau memang dia jenis dia nak kena tengok ada cacing kerawit ke tak ada cacing untuk faktor kesihatan, hantar lab dan sebagainya, itu tak apa. Begitu juga dengan pakaian makeup. Makeup ni kena hati-hati. Wanita yang pakai makeup, dia kena pasti, saya nak sebut sebelum yang bahan kandungan yang haram ni, dia kena nak berwuduk, dia kena pastikan air sampai ke kulit. Sekiranya dia pakai muka punya bedak ke apa, tak kira lah, whatever lah yang dia pakai ni. Kan? Kejap lagi nak sentuh satu-satu. Kalau tak kena, dia kena bersihkan. Sekiranya dia berwuduk, lapisan tu tak kena, air tu tak kena pada lapisan kulit, maka wuduknya tidak sah. Sebab tu orang perempuan dia kena ada remover, makeup remover tu. Dia kena bersihkan, kena ada. Supaya air sampai. Yang kata ustaz yang mesra wuduk dan sebagainya, itu kena cek lah.
betul ke sampai ke tak betul ke, kerana ada produk-produk ini declare kata kena. Saya tak sebut mana-mana tetapi dia kena pastikan. Kena pasti sebab kita yang pakai kena pastikan. Begitu juga dengan kandungan yang haram tadi. Mungkin dia pakai berus bulu khinzir. Dia guna berus khinzir. Contohnya, berus bulu khinzir ni, katakanlah kalau sekiranya kita guna, apa hukum dia? Maka kita tak boleh gunalah bulu khinzir punya berus. Sebab tu kita kena pastikan alat yang kita pakai itu bukan daripada kandungan yang haram. Sebab bukan saja melibatkan ibadah. Kalau melibatkan ibadah, najis sudah pasti. Najis yang kalau berat, cara berat lah. Kalau mutawasitah, cara mutawasitah. Contohnya dia pakai bulu beruang. Bulu beruang ni najis. Contohnya kalau basah, kalau kering-kering macam gading gajah, saya dah pernah bagi tahu gading gajah, kita tengok gading gajah tu, kita pun tengok, cantiknya, kita pun sentuh. Tangan kita kering, dia tu kering. Tak apa, tak melekat najis. Tapi kalau kita lepas pergi basuh tangan, kemudian kita tengok, kita sentuh, najis tu dah melekat. Gading gajah. Macam tu bulu beruang. Contoh kan. Kena tengok berhati-hati. Takut kita nak bawa kepada solat najis. Ataupun kita duduk dalam keadaan kita duduk ni walaupun tak solat, najis bergelumang dengan kita. Maka kita kena bersihkan kerana Allah mencintai suci, menyukai orang yang bersuci seperti mana dalam ayat Al-Quran, dan kita perlu sentiasa duduk dalam keadaan bersuci. Baik, hati-hati dengan apa yang kita nak gunakan dalam hidup kita supaya ia tidak terlibat dengan najis yang boleh mengganggu ibadat, khususnya solat kita. Baik, banyak perbincangan kita tadi berkenaan dengan najis yang dimaafkan, rentetan daripada perbincangan syarat sah solat. Kalau pada edisi yang lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan najis mutawassitah, najis mukhaffafah, najis mughalazah, bagaimana cara menyucikannya dan mengenal pasti indikator-indikator pada najis tersebut sudah kita fahami, dan hari ini kita menjawab pada kata orang bahagian kecil pada perbincangan tersebut, iaitu najis yang dimaafkan. Jadi doktor, sebagai penghujung, boleh kita sama-sama berikan nota penting kepada penonton-penonton sebagai penutup perbincangan kita. Silakan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya kita tahu bahawa najis ini merupakan satu perkara yang perlu kita elakkan sekiranya kita nak melakukan ibadah solat, kerana dia merupakan salah satu syarat sah solat. Tetapi di sana ada najis-najis yang dimaafkan, bererti sekiranya kita ada najis seperti darah yang keluar daripada jerawat, maka dia sedikit, dia dimaafkan, tak perlu kita membatalkan solat, kita boleh teruskan solat walaupun kita tahu darah itu najis. Tetapi ada kategori-kategori perbincangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i ada 51 jenis najis yang dimaafkan. Jadi kalau kita tahu 51 ni, dia lagi mudah, dia lagi senang supaya kita tidak merasa was-was pada diri kita. Dan Allah itu Maha Agung, Maha Pengasih. Allah nak memudahkan kita, maka kemudahan itu kita ambil untuk kita melakukan ibadah dengan tenang. Allahu Akbar, itu dia kan. Yang hujung tu sedap tu, supaya kita dapat melakukan ibadat dengan tenang dan rasa confident. Baik, silakan doktor untuk doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Engkaulah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan dengan tangan-tangan kami ya Allah. Amin. Sama ada dosa yang kami lakukan itu sengaja ataupun tidak, besar ataupun kecil, secara zahir ataupun secara batin. Amin. Maka kepada Engkau kami meminta supaya ampunkan segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah lidah kami sentiasa menyebut-nyebut nama-Mu ya Allah. Ringankanlah tubuh badan kami untuk melakukan ibadah. Jadikanlah hati kami penuh ikhlas ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam kebaikan, janganlah Kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, lindungilah kami dunia dan juga akhirat. Berikanlah kepada kami kefahaman ya Allah untuk kami amalkan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang mempunyai masalah, maka Engkau bantulah ya Allah.
Engkau permudahkanlah ya Allah. Berikanlah kepada kami jalan-jalan keluar ya Allah. Hanya kepada Engkau kami minta, hanya kepada Engkau kami berserah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sedang penonton, barang siapanya Allah mengkehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan dia kefahaman dalam perkara agama, dan mudah-mudahan hari ini kita dapat kefahaman untuk mempercantikkan ibadat solat kita dan dapat melaksanakan kewajipan dengan penuh ketaatan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, teruskan menuntut Tanyalah Ustaz. Terima kasih doktor. Terima kasih penonton-penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.